Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Akmal Azim bin Asmawali. Nombor pendaftaran 15 Dikem 191033. Berikut adalah nombor telefon dan juga nombor IC dan email. Okay. Ini adalah projek, nama khusus projek 2 DJJ 50193. Sesi 1 2020-2021. Tajuk projek GoPet dan nama pensyarah Encik Saiful Anwar bin Muhammad Zainuddin. Next adalah GoPet. GoPet ni diambil daripada kamus Korsika yang bermaksud motor yang rendah. Enjin yang dijana ialah menjana sebanyak 65 kuasa kuda dan berat yang dijangkakan dapat menampung sehingga 150 kg maksima, dan kami memasang GPS tracker untuk menjejaki GoPet, dan enjin ni menggunakan minyak petrol bukan diesel dan boleh mencapai kelajuan hingga 60 km sejam. Matlamat projek ialah dapat menghasilkan kenderaan dua roda, dapat war-warkan projek ini dan sesuai digunakan oleh masyarakat. Objektif saya ialah membina sebuah kenderaan dua roda menggunakan enjin daripada generator pam air, 4 lejang 1 silinder ataupun 4 stroke. Membina projek GoPet untuk rekreasi. Skop projek kenderaan ini boleh digunakan di atas jalan ataupun pembukaan keras. Selain itu, kenderaan atau hasil binaan ini boleh melalui jalan yang berterap dan tidak berterap. Pembinaan ini dapat mencapai kelajuan lebih 60 km sejam. Sebelum kami membuat GoPet, kami membuat sedikit kajian, iaitu Raja 1 GoPet yang penunggang terpaksa berdiri dan enjin ini menggunakan enjin dua lejang ataupun tuti dan tidak stabil kerana enjin ini hanya di sebelah kanan, dan Rajah 2 ialah mini pocket bike, saiznya yang agak kecil, terlalu kecil untuk orang dewasa. Rajah ketiga ialah GoPet yang saiznya agak lebar dan rendah, agak sukar untuk lalu di atas permukaan jalan raya. Rajah 4 adalah ATV, mempunyai saiz yang besar dan tidak sesuai di taman, dan kos untuk memilikinya agak tinggi. Dan seterusnya adalah cadangan penambahbaikan daripada projek yang cadangan penambahbaikan daripada kajian memakai enjin 4 lejang 1 silinder, kedudukan yang tidak menyakitkan badan dan saiz yang lebih sesuai digunakan. Kemudian ialah jenis besi. Jenis besi yang digunakan besi hollow bulat jenis black pipe grade B 1/4 inci setebal 2.6 mm, dan jenis barangan ialah 70 hingga 80% barangan motor dan 20% barangan basikal. Okey, enjin pula ialah enjin Brick X Titan jenama Jepun. Enjin generator ini adalah punca kuasa utama yang digunakan untuk menggerakkan projek yang dihasilkan kerana ini diumpamakan sebagai jantung. Kiranya kalau tak ada enjin ni tak bergeraklah projek ni. Enjin ni menghasilkan lingkungan 65 kuasa kuda. Enjin ni tak sama macam generator yang berada di pasar malam kerana enjin ni tidak menggunakan minyak tuti. Kemudian ini adalah barangan yang kami gunakan: tali sawat Suzuki V100, sprocket 36T ataupun 36 gigi dan satu set brake basikal. Rantai motor jenis 428, besi hollow bulat black pipe 2.6 mm 1 suku inci 1/1/4, rim dan tayar 6 inci, tayar saiz 13x5 6 inci, rear shaft Y150ZR dan bush Y150ZR, dan torque converter. Torque converter ni berfungsi untuk daripada puli enjin, kemudian akan transfer power kepada belting dan belting akan transfer kepada rantai. Okey, ini adalah sebenarnya barangan yang digunakan: tali sawat, enjin generator, sprocket, set basikal, set brake basikal, rantai motor, besi hollow mild steel, rim, tayar, shaft rod, bush shaft, steel plate, handle, throttle, fork set, tayar valve, mild steel, round plate, bearing Y150ZR, disc brake 160mm. Ini adalah perkembangan projek. Daripada 4 batang besi hollow ini kami jadikan kepada kerangka. Yang kedua, kami membuat 45 gigi punya elbow. Kemudian kami akan membuat kaedah slot in dan kami terpaksa menggunakan clamp machine sebanyak 10mm, dan kami menyimpan menggunakan timpalan Alka, jenis rod
6013 dan kerangka ini siap 60 hingga 70% dan kami memasang besi bulat di belakang untuk mengukuhkan lagi kerangka. Kemudian ini adalah 95% daripada projek dan telah memasang, dan kami memasang hub pada rim. Okay, ini adalah GoPack yang telah siap. Kami cat warna hitam. Saya akan tunjukkan video cara untuk mengendali GoPack. Ya, Assalamualaikum. Nama saya Akmal Azin. So hari ni saya nak tentang saya punya bahagian, iaitu peminaan. Okey, ini adalah GoPack project. Okey, ni fork adalah fork RIS motor dan guna Waisuku punya fork. Ini rim 6 inci. Lepas tu yang besi my steel ni kita kimpan. Ni ada bekas kimpan apa semua. Ni apa semua kimpan. Lepas tu inilah pembinaan saya. Lepas tu kita akan tunjukkanlah cara macam. Okey, first dekat tepi ni ada dia punya chalk. So kita tolak ke depan. Semua tolak ke depan. Lepas tu kita kena on switch dia dekat handle. Okey, kita tarik. Ini kita buat pendawaian sikit lah. Pendawaian. So start dia guna coin, kena tarik. Okey. Okey, macam tu sahaja start dia. Okey, demo nak kena bawa macam motosikal lah. Macam motosikal kita bawa. Itu saja. Ini adalah contoh lakaran projek menggunakan Katia. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nafiq Mustafa Kamal, nombor metrik 15M19F1030. Hari ini saya akan menceritakan tentang penggunaan GoPack daripada segi reka bentuk. Okey, perkenalan, GoPack ni dia mampu mencapai laju 60 km sejam, mempunyai 6.5 horsepower, mampu menampung berat 150 kg. Dia gunakan bahan bakar minyak petrol dan mempunyai GPS tracker. Okey, penyataan masalah untuk GoPack ni, dia gunakan enjin tapi tak memerlukan lesen. Produk baru dan masih belum dijual. Golongan yang sesuai membawa GoPack ni, berat yang mampu ditampung dan saiz penunggang yang bersesuaian. Penyataan masalah untuk GoPack ni, matlamat projek untuk GoPack ni, dia gunakan enjin 4 litar 1 silinder, dapat memperkenalkan kepada khayal ramai dan dapat digunakan sebagai alat rekreasi. Objektif utama projek ni daripada saya, mereka bentuk kenderaan rekreasi menggunakan enjin 4 litar 1 silinder. Skop projek ni, dia boleh digunakan di atas jalan ataupun permukaan yang keras. Selain itu juga, kenderaan ni dia boleh melalui jalan yang berturap dan tidak berturap. Penggunaan ini juga dia dapat mencapai kelajuan lebih daripada 60 km sejam. Okey, daripada kajian terdahulu, saya ambil reka bentuk dia daripada pocket bike. Pocket bike ni dia merupakan satu kenderaan yang berlumba kat litar dan mempunyai litar sendiri. Pocket bike ni juga dia kenderaan rekreasi 2 roda dan mempunyai saiz kira-kira 1/4 daripada saiz motosikal biasa, dan dikuasakan oleh 2 rejang enjin pembakaran dalaman antara 40 hingga 50 cc. Okay, seterusnya cadangan penambahbaikan daripada reka bentuk, saiz yang digunakan bersesuaian dengan penduduk Asia. Yang kedua, daripada pembinaan memakai enjin 4 litar 1 silinder. Seterusnya, aspek keselamatan daripada segi aspek keselamatan, sentiasa memakai topi keledar atau pelindung kepala penunggang, sentiasa memakai pakaian perlindungan seperti pelutut dan pesiku, sentiasa melakukan pemeriksaan sebelum menunggang dan menjaga GoPack dengan baik dari segi penjengaan minyak, pesawat dan sebagainya. Dan last, kalau penunggang tu kanak-kanak, orang dewasa perlu ada setiap masa untuk pengawasan. Okey, berikut merupakan senarai bahan yang digunakan untuk membuat GoPack ni. Antaranya tali sawat, enjin generator, sprocket, set berat, rantai motor, besi hollow my steel dan banyak lagi. Okay, berikut merupakan contoh gambar bahan yang digunakan untuk membuat GoPack ni.
Dan seterusnya ini adalah proses pembinaan dan bagaimana projek GoPay dari segi kebentukan pembinaan. Yang atas ni merupakan projek GoPay yang dah siap. Kalau tengok kat sini kami gunakan besi hollow steel grade D sebab dia besi ni dia agak tebal. Tak perlu guna grade A sebab ni pun dah okey. Yang tayar dia pula kami tak guna besar sebab dia kiranya lagi senang nak cari lah. Kalau tayar besar tu kos lagi mahal. Lepas tu pula daripada kalau dekat tengah tu kita nampak kami tambah besi depan dan juga belakang untuk kukuhkan lagi GoPay ni sebab dia kan boleh tampung berat 150 kilo. Dan GoPay juga daripada segi rekomen dia tahan lasak. Dia tahan lasak daripada segi kalau kita bawa dia dekat jalan berturak, dekat ladang semua boleh. Last sekali daripada segi reka bentuk dia, ini adalah hasil daripada katia yang saya buat. Sebelah kiri ni yang biasa, yang sebelah kanan ni saya sudah apply material. Saya masukkan MySteel punya brand tu dia. Okay, sekian tu saja dari saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurhana Auni binti Muhammad Hassan, 15 DKM 19F1027 ingin membentangkan tentang GoPay. Yang pertama, pengenalan. Projek yang hendak dibina ini ialah kenderaan dua roda yang menggunakan kuasa enjin 4 lejang 1 silinder. Kenderaan ini ialah untuk dijadikan sebuah kenderaan rekreasi. Ciptaan ini bernama GoPay dan ini adalah ciptaan yang terbaru daripada kami. Enjin ini dihidupkan secara manual yang menggunakan tenaga. Tangki minyak pula boleh diisi sebanyak 7 liter dengan menggunakan RON 95 ataupun RON 97. Enjin ini mengeluarkan kuasa sebanyak 6 kuasa ataupun yang lebih dikenali sebagai horsepower. Enjin GoPay ini juga boleh mencapai kelajuan sebanyak 60 km per jam dan juga mampu menampung sebanyak 150 kg. Penyataan masalah. Produk ini ditambah baik dengan kenderaan rekreasi yang sedia ada menggunakan enjin tetapi tidak memerlukan lesen seperti motosikal. Motosikal tidak sesuai dijadikan kenderaan rekreasi kerana atas faktor saiznya yang besar. GoPay ini direka bentuk dalam keadaan duduk, jadi pengguna tidak akan berasa letih kerana berdiri. Basikal yang sedia ada pula perlu mengeluarkan tenaga yang banyak untuk mengayuh. Basikal elektrik pula kebanyakan tidak mampu menampung berat yang banyak. Kebanyakan kenderaan rekreasi juga tidak mempunyai GPS. Jadi objektif saya dalam projek ini ialah membina sistem pengesan GPS pada GoPay. Kajian terdahulu, ini ialah serba sedikit kajian saya mengenai GPS di mana kita di sini ada GPS tracker mini A8. Apabila objek berada dekat, ia secara automatik akan membunyikan pengera. Kepekaan tertinggi dalam lingkungan 4 hingga 5 meter. Letakkan pengera pada ketinggian tertentu, jauhkan dari objek dalam lingkungan 5 meter 120 darjah kiri dan kanan dan tidak ada apa-apa objek yang bergerak ke sana dan kemari dalam lingkungan yang sangat singkat semasa pengesanan lokasi bermula. Ketersambungan pula boleh melihat lokasi dalam lingkungan jarak 15 meter dari keadaan dan bunyi yang sangat jelas. Kaedah pembinaan. Saya menggunakan GPS yang berjenama Free Road by Device model I288 di mana ianya mampu mengesan lokasi GoPay jika kehilangan kenderaan tersebut. Ianya menggunakan bateri 12 volt di mana ianya tahan dalam lingkungan 4 ke 5 hari di mana di GPS itu sendiri mempunyai bateri yang boleh tahan dalam 1 hari. Alat GPS ini juga boleh dikawal melalui telefon pintar. Jadi ini adalah aplikasi yang saya gunakan iaitu aplikasi yang bernama Device Go di mana di situ kita boleh lihat lokasi GoPay itu berada di mana. Kita boleh lihat kelajuan GoPay itu sendiri,
Dan di sini juga ada pelbagai fungsi di mana ada overspeed on, overspeed off, kita boleh tengok deactive, history trace dan alarm locate dan sebagainya. Kaedah pembinaan. GPS ini sangatlah mudah untuk dipasang, just plug and play, di mana hanya perlu menyambungkan wayar yang sedia ada pada GPS dan kepada bateri. GPS ini menggunakan bateri 12 volt. Ianya tahan dalam jangka masa yang lama dalam lingkungan 4 ke 5 hari, di mana GPS itu sendiri mempunyai bateri yang boleh tahan dalam 1 hari. Jadi, kalau kita nak menggunakan GPS itu sahaja pun memadai lah. GPS ini juga boleh disambungkan ke telefon pintar dengan memuat turun aplikasi yang membolehkan untuk memantau lokasi GoPet iaitu di Let's Go. Cara penggunaan GPS ini juga amatlah mudah dan mesra pengguna, di mana hanya memerlukan menyambungkan wayar yang sedia ada, wayar GPS, kita sambungkan dengan wayar bateri, sambungkan dan kita dapatlah menggunakan GPS itu dalam jangka masa 4 ke 5 hari. Di sini ada saya letakkan gambar rujukan di mana GPS dan bateri itu telah disambungkan wayarnya. Cadangan penambahbaikan. GPS ini perlu ditambah baik dengan menggunakan sistem cut off minyak. Sekiranya GoPet ini didapati hilang, GoPet ini akan serta-merta berhenti. Kita hanya perlu mengawalkan melalui handphone saja jika didapati hilang dan serta-merta akan berhenti. Sebab kerana ianya telah cut off minyak itu, jadi tidak dapat berfungsi. Kesimpulannya, objektif saya telah pun tercapai dengan menggunakan alat pengesan GPS, di mana masalah-masalah pun telah selesai dengan menggunakan alat GPS juga. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.